Assalamualaikum. Hutan bakau? Adakah anda tahu hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau pada wilayah pesisiran pantai atau secara mudahnya merupakan hutan yang ditanami pohon-pohon bakau. Pertumbuhan dan vegetasi dari kawasan ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi, persoalan yang di sini, kenapa kita perlu mengambil kisah tentang hutan bakau? Kita perlu mengambil kisah tentang hutan bakau ini kerana hutan bakau dapat mencegah hakisan tanah. Hutan bakau yang tumbuh di tepi sungai sebagai benteng daripada tanah dihakis oleh air sungai maupun air laut. Akarnya yang kuat mencengkam tanah dan tumbuh secara rapat-rapat membentuk satu pertahanan yang kuat bagi mencegah tanah terhakis. Selain itu, hutan bakau juga boleh menjadi penampat angin kencang dan tsunami. Hutan bakau yang tumbuh merimbun dan secara rapat dapat mengurangkan kelajuan tiupan angin kencang dan dapat mengurangkan tekanan gelombang air laut yang terhasil dari tsunami. Pada 26 Disember 2004, berlakunya bencana tsunami melanda beberapa negara di Asia yang mengorbankan ratusan ribu nyawa. Adakah anda terfikir sekiranya di waktu itu hutan paya bakau sudah banyak ditanam di pesisiran pantai? Mungkin dapat mengurangkan bencana ini. Seterusnya, hutan bakau dapat mengurangkan pencemaran udara kerana daunnya dapat menyerap dan memerangkap habuk di udara. Contohnya, di kawasan tapak pembinaan, habuk yang berterbangan tersebut akan diserap dan dijatuhkan ke tanah lalu terus ke sungai berhampiran ketika hujan turun. Akhir sekali, hutan bakau juga menjadi habitat bagi hidupan maring dan haiwan lain. Contohnya ikan, siput, ketam nipah, udang dan kerang menjadikan tanah lumpur sebagai tempat tinggal mereka. Jadi, anda tahu kan betapa pentingnya hutan bakau dan perlu anda mengambil kisah. Itu sahaja dari saya. Semoga apa yang dikongsikan menjadi satu tambahan pengetahuan anda tentang hutan bakau. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kamarina binti Muhammad Nur daripada kumpulan KI. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kenapa kita perlu ambil kisah tentang paya bakau. Bakau ini sangatlah penting untuk ekosistem sungai dan laut kerana ia melibatkan pertembungan antara air masin dan air tawar. Kawasan paya bakau ini mempunyai struktur tanah berlumpur dan malar hijau sepanjang tahun dan sekaligus menjadi tempat habitat pelbagai jenis makanan yang sedap-sedap seperti ikan, ketam dan banyak. Sifat fizikal paya bakau ini memainkan peranan penting dan memberi impak yang positif termasuk memerangkap endapan dan akan terhasilnya proses penambakan secara semula jadi. Sebab proses ini bertambahlah tanah untuk kita manusia hidup. Seterusnya, proses ini juga boleh mengurangkan hakisan. Bukan itu sahaja, proses ini juga boleh meningkatkan kualiti dan keselamatan air di kawasan itu setelah ditapis oleh paya bakau tersebut. Paya bakau ini juga menjadi pengawal semula jadi yang menahan ancaman semula jadi seperti tsunami, angin kencang dan ombak yang datang daripada laut. Kawan-kawan ingat tak betapa hebatnya dan betapa masyhurnya pelabuhan alam Melayu Melaka pada suatu ketika dahulu? Antara faktor utamanya adalah kerana paya bakau. Disebabkan paya bakau yang mengelilingi Selat Melaka, kesan angin monsun berkurang. Jadi, para pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka akan terasa selamat untuk berdagang di sana. Itulah antara sebab kenapa pelabuhan Melaka suatu ketika dahulu amatlah masyhur.
Bagi yang suka melancong dan melihat keindahan alam, destinasi Paya Bakau ini perlulah dimasukkan ke dalam bucket list mereka. Kerana bukan sahaja pemandangan hijau daripada daun-daun yang cantik, malah ia juga dipenuhi dengan pelbagai jenis haiwan unik, antaranya seperti kelip-kelip. Jika bernasib baik dapat melihat fenomena di mana burung hijrah datang berterbangan. Pokok Paya Bakau ini tidak hanya berfungsi untuk memelihara ekosistem sahaja, ia juga banyak menyumbang kepada ekonomi dengan menghasilkan dan mengeluarkan produk-produk yang berguna. Selain itu, Paya Bakau juga membantu dalam mengekalkan lanskap hutan dan ia juga mempunyai fungsi semula jadi dan kepentingannya. Jadi kawan-kawan, macam banyak kan kelebihan Paya Bakau ni? Kesimpulannya, marilah kita sama-sama melindungi Paya Bakau untuk bumi kita. Sekian, terima kasih. Hello guys, Assalamualaikum. Saya Nur Nazira binti Nur Hisham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintu. Jom kita terokai hutan bakau. Siap. Hutan bakau. Kenapa kita perlu mengambil kisah? Bakau tumbuh di kawasan berpaya di muara sungai. Pokok paya bakau merupakan tumbuhan yang penting bagi ekosistem pinggir sungai dan pantai kerana bakau melibatkan kawasan pertembungan air tawar dan air laut. Kawasan ini biasanya mempunyai struktur tanah berlumpur dan bersifat malah hijau sepanjang tahun. Ancaman bakau. Yang pertama, pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, pengambilan sumber bakau secara tidak lestari. Yang ketiga, perubahan penggunaan tanah. Dan yang keempat, pembalakan haram pokok bakau. Kepentingan bakau. Yang pertama, kawasan perlindungan dan pemakanan untuk burung hijrah. Yang kedua, perlindungan pesisir pantai. Yang ketiga, sumber pemakanan dan kayu api masyarakat setempat. Yang keempat, pembiakan dan habitat hidupan akuatik. Yang kelima, membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan yang keenam, keseimbangan ekosistem. Bayangkan jika khazanah ini musnah. Kita sebagai generasi yang prihatin perlu memastikan biodiversiti hutan bakau terus terpelihara. Forests are incredibly important ecosystems. Hundreds of thousands of hectares have been lost due to pollution, human threats, and other developments. Now, down with the facts, let's go back to our main topic, which is mangrove forests. Why do we need to take care? Interesting topic. Let's dive into it. What are the benefits of having mangrove forests? They help to stabilize the coastline. Mangrove protect shorelines from damaging storm and hurricane winds, waves, and floods. Mangrove also help prevent erosion by stabilizing sediments with their tangled root systems. They maintain water quality and clarity, filtering pollutants and trapping sediments originating from land. Based on what you stated, isn't that mean mangrove trees can filter and absorb organic waste? Yes, it is. This means mangrove trees can
filter and absorb organic waste. Next up, mangrove forests reduce carbon dioxide by carbon sequestration capabilities of mangrove forests. What does it mean? Carbon sequestration is the process of capturing carbon dioxide from the atmosphere and storing it. Mangrove forests are able to store 3 to 4 times more carbon than the forests which are found on land. Oh, I know. Their complex root helps to reduce or slow down tidal water and storm surge. Yes, that's true. Mangrove is an efficient soil binder and has a dense roots and branches structure which can combat the most violence of cyclones and tidal waves. So, if we don't have mangrove forests in our country, what will happen? Here are some of the effects. Losses of mangrove release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere, and the release of the large carbon stocks held in their soils. Why is it important to preserve and protect mangrove forests? It can protect coastlines by decreasing the risk of flooding and erosion. Mangrove supports livelihoods by providing resources such as fish, crabs, and more. How can we protect, preserve, and enhance mangrove forests? Plant your own mangrove tree with seed trees. It comes with different benefits. What is seed trees? Please tell me about the benefits too. I'm so excited. Alexis, can you help me to explain it? Seed Trees is a program of non-profit sustainable serve. It actually provides financial support to regenerative projects that protect and restore critical blue carbon ocean ecosystems. Ooh, this topic is interesting. Therefore, with your help, we can stop, restore the damaged mangrove forests. Habitat dan ekologi hidupan marin serta haiwan. Sebagai habitat dan ekologi hidupan marin dan haiwan lain, sesuai dengan pokok bakau yang tumbuh secara padat dan malah hijau. Tumbuh di tanah lumpur dan akar berselirat serta timbul memberikan habitat kepada ikan, siput, ketam nipah, udang, kerang dan lokan. Haiwan seperti monyet dan burung menjadikan pokok bakau sebagai habitat. Mencegah hakisan tanah. Pokok bakau tumbuh di tebing-tebing sungai sebagai benteng daripada tanah dihakis oleh air sungai maupun air laut. Pokoknya kuat mencengkam tanah dan tumbuh secara rapat-rapat, membentuk satu pertahanan yang kuat mencegah tanah atau benteng dari terhakis. Penampan angin kencang dan tsunami. Sifat semula jadi pokok bakau yang tumbuh merimbun dan secara rapat berfungsi sebagai penampan angin kencang menyebabkan kelajuan tiupan angin dapat dikurangkan. Tsunami menghasilkan tekanan air dan gelombang air laut. Dengan adanya pokok bakau yang tumbuh di pesisiran pantai dan sungai boleh mengurangkan tekanan tersebut.
dan pelihara paya bakau kita. Salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sebuah video yang bertajuk Alam Semula Jadi Bakau. Paya bakau merupakan kawasan paya yang ditumbuhi pokok bakau. Malaysia terletak di kawasan tropika. Ini membolehkan negara kita mempunyai berbagai jenis bakau yang unik. Mengapakah kita mesti mengambil kisah? Hal ini dikatakan kerana bakau penting dalam pemecah ombak semula jadi, industri perikanan, sumber balak, sumber beretatan seperti daun dan buah, ekopelancongan. Akhir sekali, semula jadi bakau juga penting dalam mengawal hakisan pantai. Kita mestilah mengambil kisah kerana kepupusan bakau akan memberi kesan yang buruk seperti flora, fauna dan kehidupan laut akan kehilangan habitat, pencemaran udara, kemerosotan hasil tangkapan nelayan, kegunaan domestik dan perindustrian semakin turun, oksigen akan dikurang dan karbon dioksida akan semakin meningkat. Cerita dari komuniti saya. Saya tinggal di Selangor. Terdapat hutan bakau di sekeliling saya, termasuklah Taman Rekreasi Paya Bakau Sejangkang. Terdapat beberapa buah pontong-pontong rehat, tempat perkemahan laluan titi yang jarak lebih kurang dari 750 meter ke sungai. Barang RM2 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak untuk mengekalkan kemudahan sedia ada. Penggunaan teknologi dalam pemeliharaan hutan bakau seperti sisa makanan, tanaman, bangunan hijau dan sektor pertanian. Dengan sisa makanan akan menimbulkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran untuk menjadi baja kompos. Selain itu, tanaman memelihara dan meminimkan kesan kerosakan atau kemunaan tanaman. Seterusnya, bangunan hijau meningkatkan bangunan hijau melalui penggunaan teknologi tanpa berbalakan. Akhir sekali, sektor pertanian mengawal kadar gas karbon dioksida di dalam udara. Apakah tujuan penggunaan teknologi dalam pemeliharaan hutan bakau? Pertama, untuk meningkatkan awam terhadap teknologi hijau. Selain itu, untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau. Tambahan pula untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan teknologi hijau. Akhir sekali, untuk memelihara alam sekitar kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.